Siapa manusia yang paling bahagia? Manusia paling bahagia? Kalau Farhan nak tahu siapa manusia paling bahagia, ni yang ceritakan Farhan. Kisah seseorang nama dia Fairuz. Fairuz seorang pekerja yang baik. Oleh sebab dia bagus, bos dia naikkan pangkat dan naikkan gaji dia. Agak-agak Farhan, Fairuz tu manusia paling bahagia tak? Bahagia sebab dia dapat naik pangkat, dapat gaji banyak. Bukan. Lepas dia pangkat, esoknya pula Fairuz dapat berita yang dia sakit. Doktor cakap Fairuz hanya ada masa 3 bulan untuk hidup. Farhan rasa macam mana sekarang? Adakah Fairuz tu masih menjadi manusia yang paling bahagia ke tak? Mana boleh dia jadi manusia paling bahagia? Dia sakit. Sebenarnya Fairuz sendiri pun tak tahu yang tak lama lagi dia akan jadi manusia yang paling bahagia. Kenapa pula ayah? Dia kan hidup dah tak lama dah. Dia sakit. Selain seorang pekerja yang bagus, kawan-kawan suka, dia seorang anak yang baik. Fairuz ni juga sangat suka bersedekah. Manusia yang paling bahagia ialah manusia yang bila mana terhenti nafasnya, namun tidak terhenti pahalanya, mengalir dan terus mengalir. Hasil daripada amalan bersedekah. Jadi, kalau Farhan nak jadi manusia yang paling bahagia, Farhan kena selalu sedekah lah. Ya, bersedekah dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui pertubuhan mihrab. Insya-Allah dengan infak ini kita dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Masya Allah, itu dia antara video yang boleh memberikan kita pengajaran. InsyaAllah hari ini kita nak berkaitan, tajuk kita hari ini adalah Masjid dan Tahfiz Amanah. Kita dah bersama dengan Dewi sekarang ni di talian Skype. Kita ada selaku pendakwah yang cukup hebat. Kita ada Ustaz Said Kadir Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah, salam mislu Sya'ban. Masya Allah Ustaz. Jadi Ustaz, bila kita tengok visual tadi kan Ustaz kan, sebenarnya sikit, dan topik kita, tajuk kita adalah Masjid dan Tahfiz Amanah kita. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami, amanah ni satu perkara bukan berat, bukan mudah, bukan ringan, perkara yang sangat-sangat berat. Jadi mungkin Ustaz kongsikan kepada kami mengenai masjid, tahfiz adalah amanah kita. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Seluruh warga, Assalamualaikum di Hijrah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada pagi ni, pagi di Suci Sya'ban, pagi Jumaat yang barakah, pagi yang ceria mudah-mudahan. Dan kita syukur pada Allah SWT kerana kita dipilih oleh Allah. Pagi ni, dalam pagi yang baik ni, kita dapat pula menonton rancangan Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita mendapat banyak faedah, banyak manfaat pada pagi ini, dan juga kita makin bersemangat sebenarnya untuk mengerjakan kebaikan. Tambah lagi kita tahu lagi 2 minggu je lagi dah jumpa bulan Ramadan. Ya Allah, tak sabarnya kita banyak Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan. Malam tadi saya berceramah, tajuknya berkenaan dengan adakah sempat Ramadan kali ini. Maknanya walaupun dalam tempoh 2 minggu kan kita rasa macam aku ni ada ke tidak Ramadan? Lagi 2 minggu Ramadan tu betul akan datang, tapi aku masih ada ke tidak? Sebab nyawa kita ni boleh saja dicabut oleh Allah Ta'ala pada bila-bila masa. Tadi potongan video klip tadi tu kan, kita tengok macam mana orang yang tengah berjaya di dunia nampaknya tiba-tiba rupanya dapat berita sakit dan sebagainya. Tapi akhirnya dia menjadi manusia yang berjaya, yang bahagia insya-Allah sebab dia telah berinfak dengan sebanyak-banyaknya. Jadi banyak-banyak perkara yang kita boleh infak dan sebagainya, tentulah ada 2 perkara yang sangat-sangat besar yang kita boleh pilih, iaitu masjid yang merupakan rumah-rumah Allah dan juga ma'had-ma'had tahfiz yang melahirkan kuffar, melahirkan mereka yang membawa Al-Quran dalam jiwa mereka. Dan masjid
adalah satu tempat yang mana kita takkan kira, memang takkan rugi kita bagi. Kalau contohlah kita nak bersedekah pada orang, memang confirm sedekah memang takkan rugi selagi mana ikhlas. Tapi kadang-kadang kita kena tipu juga. Pahala dapat insya-Allah, tapi sakit hati. Bila kita pergi bagi tengok-tengok orang tu punya lagi kaya dari kita. Kadang-kadang kan dia kata dia susah, dia miskin kan, tak makan 5 hari. Rupanya hari tu 5 kali dah dia makan. Kan? Kadang-kadang tak rasa. Tapi untuk masjid, insya-Allah kan kita bagi infak pada masjid, memang kita sedang membina rumah di syurga. Siapa tak nak bina rumah dekat syurga kan? Rumah kat dunia pun kita bekerja-kerja nak cari, nak dapatkan yang terbaik dan sebagainya. Apatah lagi rumah di syurga Allah SWT. Begitu juga tahfiz kan, adik-adik kita yang menghafal Al-Quran dan sebagainya, mudah-mudahan pahala tu bersambung terus sampai pada kita dalam kubur nanti. Jadi ada satu pertubuhan yang namanya pertubuhan mihrab. Pertubuhan mihrab ini mereka berbincang, lalu mereka merancang satu tindakan yang konsisten untuk jamin kelangsungan Islam pada masa depan yang tersandar di bahu kita, tanggungjawab kita semua, iaitu masjid dan juga tahfiz. Jadi dua institusi yang sangat penting ini dipilih dan pertubuhan mihrab bertanggungjawab secara, kita kata, mereka memberikan komitmen mereka untuk membantu masjid-masjid dan juga tahfiz-tahfiz yang ada di seluruh negara yang dipilihlah tentu sekali, dan mudah-mudahan bila kita laksanakan tanggungjawab kita, mereka juga laksanakan tanggungjawab kita, insya-Allah masa depan Islam di negara kita juga insya-Allah makin bertambah cerah. Amin, amin, insya-Allah kan. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz tadi Ustaz ada kongsikan berkaitan dengan masjid dan juga tahfiz. Jadi mungkin Ustaz boleh perincikan lagi supaya masyarakat di luar sana, supaya kita semua lebih faham mengenai mihrab ini. Ustaz, silakan. Ya. Macam kita sebut tadi, bahawasanya pertubuhan mihrab akan memilih masjid mana, ataupun ialah mereka dihubungi oleh masjid dan sebagainya untuk dibantu. Satu masjid yang sekarang ni sedang dalam kita kata sedang dibantu sekarang ni ataupun dikumpulkan dananya, seperti mana yang tertera di gambar skrin TV kita masing-masing, adalah Masjid Nurul Islamiyah di Sungai Choh, Rawang. Saya 2 hari lepas pun saya lalu dekat masjid ni. Saya balik dari utara, saya exit tol Sungai Buaya. Saya lalu dekat masjid ni sekali lagi. Selalu saya lalu masjid ni, tapi sekali lagi saya lalu baru ni saya tengok lagi masjid ni. Dan memang masjid ni dhaif, sangat memerlukan bantuan. Sebab masjid ni adalah masjid yang memang komunitinya komuniti Muslim, tapi yang strategiknya sebab dia berada di kawasan yang lalu lalang orang pulang kerja, pergi kerja. Memang dia ada tepi jalan betul-betul, tepi jalan besar dekat Sungai Choh, Rawang. Masjid lama, jadi tentu sekali lah banyak pembaik pulihan yang perlu dilakukan, kan, macam-macam. Jadi asal ada duit je, repair yang itu, repair yang sana, bocor sini dan sebagainya. Tapi akhirnya maknanya tabung pun jadi bocor jugalah. Kan, maknanya tak boleh nak kumpul duit yang begitu banyak khusus untuk membuat masjid yang baru. Sebab masjid ni dia sangat terhad, dia punya, kita kata, kapasiti yang ada. Jadi kita perlu untuk besarkan lagi ataupun buatlah terus masjid yang baru insya-Allah, supaya dapat memenuhi tuntutan ataupun keperluan penduduk setempat dan juga orang yang lalu lalang dekat sekitar tu, untuk dapat solat secara sempurna, secara selesa insya-Allah. Kita dah dekat bulan Ramadan ni, jangan tunggu bulan Ramadan mau nak sedekah. Sekarang juga kita manfaatkan masa pagi ni Syakban ni, jadikan sebagai satu azam untuk aku banyak sedekah pada bulan Ramadan, mula daripada sekarang. Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang sangat memerlukan bantuan kita untuk dibina masjid yang baru insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita ada saham dekat situ. Tak kiralah kita mungkin tak pernah lalu kat situ, tak pernah pergi situ, tapi mudah-mudahan bila kita dah mati nanti, ada pahala-pahala pakcik-pakcik, makcik-makcik yang semayang dekat masjid tersebut, adik-adik kita yang belajar Quran dekat masjid tersebut, abang-abang kita yang belajar Fardhu Ain dekat masjid tersebut, semuanya pahala tu bersambung pada kita di dalam kubur kita nanti. Jadi terus kita ada kempen masjid dan tahfiz bersama dengan pertubuhan mihrab. Terus layari infakmihrab.com, www.infakmihrab.com. Terus pagi ni juga, pagi Jumaat, jangan tunggu-tunggu untuk kita berinfak insya-Allah.
InsyaAllah, Masya Allah kan. Orang kata kalau nak buat baik tu Ustaz, jangan tunggu esok ke lusa ke petang ni ke. Kalau boleh pagi ni, sepenuh dengan hari Jumaat yang penuh barakah kan, nisfu Syakban. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami apa sebenarnya ganjaran sekiranya kita menyumbang kepada pembinaan masjid dan juga tahfiz ni Ustaz. Supaya kita ni sentiasa ingat bahawa banyak sebenarnya ganjaran-ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita sekiranya kita membantu Ustaz. Betul. Rasulullah SAW seorang yang pemurah, lagi pemurah daripada angin yang bertiup, dan baginda lebih pemurah pada bulan Ramadan. Kita nak jadi pemurah pada bulan Ramadan, dia tak boleh bulan Ramadan baru nak keluar duit. Daripada sekarang kita kena mulakan latihan kita. So berlatih daripada sekarang dalam tempoh 2 minggu ni, saya sarankan kepada semua, setiap hari biar ada sedekah. Walau sedikit tak apa, yang penting setiap hari. Dia jadikan kita sebagai satu rutin dulu, rutin tiap hari. Nanti bulan Ramadan, kita tinggal tambah je lagi. Jadi Ramadan kita akan dapat yang terbaik. Kita akan jadikan Ramadan kita sebagai bulan sedekah. Dan kita ingat je lah, sedekah ni dia bukan macam 10 tolak 1 jadi 9 ataupun 10 tolak 9 tinggal 1 kan. Tidak. Sedekah ni Allah Ta'ala akan balas dengan lebih banyak lagi, berganda-ganda lagi untuk kita. Dan dalam hadis Nabi SAW juga Nabi bagi tahu, ubatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Dan cukuplah sebenarnya cerita yang tentang kematian tadi itu sebagai pengajaran untuk kita. Sebab orang yang meninggal dunia, satu perkara yang dia minta sangat-sangat, laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, boleh tak kalau kau tangguhkan sikit je lagi. Tangguhkan sikit pun tak apalah, tak payah tangguh banyak. Tangguhkan sikit lagi ajal aku. Dan jangan cabut nyawa aku sekarang juga. Sebab apa? Fa'as-saddaq. Aku hendak bersedekah. Wa akum minas salihin. Dan aku nak jadi di kalangan orang yang soleh. Satu amalan yang disebutkan oleh orang mati nak kembali ke dunia adalah bersedekah. Fa'as-saddaq. Jadi kita pun, ya Allah, takkanlah aku nak tunggu sampai mati baru nak menyesal macam tu kan. Dan kita tahu mati tak tunggu tua, mati tak tunggu sakit, anytime boleh datang. Maka janganlah sampai kita menyesal. Kita dah dapat peluang pada pagi ni, pagi Jumaat yang mulia ni, pagi yang penuh keberkatan ni, pagi yang mengingatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jom kita bersedekah pagi ni juga, insya-Allah. Masya Allah, kan, jom sama-sama kita bersedekahkan pagi ini, insya-Allah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kerana bersama dengan kami. Mudah-mudahan ingatkan kami tentang pentingnya bersedekah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk kita sama-sama bersedekah pagi ini, pagi yang penuh keberkatan, pagi yang banyak barakah-barakahnya hari, insya-Allah. Kita nak berehat dulu seketika, insya-Allah kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Apakah yang berlaku jika melihat perkara ini terjadi? Adakah kerana masjid dan generasi Hufaz semakin hilang di dunia? Pada Jumaat mulia ini, ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang.